Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama Ustazah Asia dalam Pendidikan Islam Tingkatan 1. Tajuk yang ke-17 iaitu konsep ibadah dan jenis hukum. Okey, dah bersedia untuk belajar bersama Ustazah? Jom kita belajar. Okey, dalam pembelajaran ini apa yang ingin dicapai? Okey, yang pertama, menjelaskan konsep ibadah dari aspek maksud ibadah, ibadah khusus dan juga ibadah umum. Okey, yang kedua, murid dapat menjelaskan maksud hukum-hukum berikut beserta contoh iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Okey, kita tengok yang pertama tentang maksud ibadah. Dari segi bahasa, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi istilah, semua perkataan dan perbuatan zahir atau batin yang disukai oleh Allah. Dalil tentang kewajipan dalam beribadah. Okey, seperti dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sadaqallahul Azim. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Okey, jadi sepatutnya sebagai seorang Muslim, sebagai seorang manusia, kita hendaklah mengabdikan diri kepada Allah dan juga melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya terdapat dua jenis ibadah. Yang pertama, ibadah khusus. Okey, apa maksud ibadah khusus Ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dari segi cara, rukun dan syaratnya serta tidak boleh diubah. Contohnya ialah solat fardu, puasa, zakat dan juga haji. Okey, kemudian yang kedua iaitu ibadah umum. Okey, ibadah umum iaitu ibadah yang meliputi segala aspek kehidupan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti makan, minum dan juga berniaga. Okey, jadi kesimpulannya seluruh perbuatan kita adalah ibadah sebenarnya. Okey. Kemudian kita lihat kepada hukum terdapat 5 jenis hukum dalam ibadah. Okey, yang pertama ialah wajib. Okey, wajib bermaksud mendapat pahala jika dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Okey, seperti solat fardu, puasa Ramadan. Okey, solat fardu adalah solat dikatakan adalah tiang agama. Jadi sebagai seorang Muslim, kita wajib melaksanakan solat walau dalam apa jua cara ataupun dalam apa jua keadaan. Tidak boleh tidak, kita mesti melaksanakan solat. Okey, kemudian yang kedua iaitu sunat. Mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Seperti membaca Al-Quran dan juga berzikir. Yang ketiga ialah harus, iaitu tidak berdosa jika dilakukan atau ditinggalkan. Seperti berniaga dan bersukan. Yang keempat ialah makruh, yang mendapat pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan. Maknanya, lebih baik kita tinggalkan daripada kita melakukannya, kan? Okey, contohnya ialah tidak gosok gigi, makan petai atau jering sebelum solat. Okey, dan yang kelima ialah haram, yang mendapat pahala jika ditinggalkan dan berdosa jika dilakukan. Okey, seperti mencuri, menipu, membuka aurat. Okey, saya rasa itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu tentang konsep ibadah dan hukum. Sekian,
Bertemu lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.